Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Semoga semuanya berada dalam keadaan yang baik, sihat, yang selamat dan semoga kita semua terpelihara daripada wabak coronavirus ataupun pandemik COVID-19 ini dan semoga ianya cepat berlalu dan cikgu-cikgu dapat bersemuka semula dengan anak-anak prasekolah dan dapat mewujudkan hubungan kerjasama secara bersemuka dengan waris dengan tiadanya wabak coronavirus ini. Dan terlebih dahulu juga saya Cikgu Zunaidah binti Jaafar ingin mengucapkan tahniah kepada semua waris dan juga anak-anak prasekolah kerana berjaya menempatkan diri dalam pendidikan prasekolah bagi sesi pembelajaran 2021. Saya ialah Cikgu Zunaidah binti Jaafar, guru prasekolah SK Kampung Kota Bukit, Sik Kedah. Jadi untuk taklimat ringkas tentang pendidikan prasekolah ini, kerana kita tak dapat bersemuka, maka saya sediakan video ini supaya ibu bapa ataupun waris di luar sana lebih jelas tentang pendidikan prasekolah. Jadi ini ialah saya. Saya perkenalkan diri saya, sedikit latar belakang tentang diri saya. Saya melanjutkan pelajaran dalam diploma pendidikan prasekolah di Maktab Perguruan Ipoh Perak. Seterusnya saya sambung ijazah sarjana muda perguruan juga dalam bidang pendidikan prasekolah di Institut Perguruan Darul Aman. Seterusnya saya meneruskan lagi pembelajaran ataupun mengenali dengan lebih dekat lagi anak-anak prasekolah. Saya menyambung Master of Education Early Childhood Education di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Dan pada saya prasekolah ini merupakan jiwa dan saya yakin saya dan prasekolah dulu, kini dan selamanya, insya-Allah. Dan saya pun mula bertugas sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru bermula pada Januari 2001. Itu sedikit latar belakang mengenai diri saya ya. Okey, seterusnya kita lihat sedikit sisipan daripada Umar bin Al-Khattab di mana beliau mengatakan alimu auladakum ala ghairi syakilatikum fa innahum makhluqu li zamani ghairi zamanikum. Maksudnya didiklah ataupun persiapkanlah anak-anakmu atas hal yang berbeza dengan keadaanmu, yakni sekaranglah, kerana mereka adalah makhluk yang hidup untuk satu zaman yang bukan zamanmu. Jadi jika minda kita suatu ketika dulu mengatakan anak-anak yang berumur 4 hingga 6 tahun ini tidak perlu lagi ke sekolah kerana mereka masih kecil, jadi kita kena fikir sebaliknya dan kita kena ubah persepsi itu kerana pada zaman hari ini kanak-kanak perlu diberi pendidikan seawal yang mungkin. Okey, seterusnya kita teruskan lagi. Kita lihat juga pendapat ataupun pandangan Imam Al-Ghazali di mana beliau mengatakan anak-anak ialah tanggungjawab ibu bapa. Jiwa mereka adalah suci seperti mutiara, sangat bernilai, murni dan bebas daripada sebarang kerosakan. Jika anak-anak dibesarkan dalam tingkah laku yang baik, mereka akan membesar dalam persekitaran yang baik dan menjadi manusia yang baik. Ibu bapa, guru, penjaga dan orang lain yang terlibat dalam pendidik ataupun dalam mendidik anak-anak ni akan mendapat ganjaran daripada Tuhan, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita jagalah anak-anak kita dengan memberi mereka pendidikan supaya mereka menjadi anak soleh, anak yang boleh memberi manfaat kepada kita, agama, bangsa dan juga negara suatu masa nanti, supaya mereka tidak rosakkan diri mereka. Dan insya-Allah dengan bimbingan dan didikan kita hari ini akan melahirkan modal insan kelas pertama seperti mana yang diharapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi kita kenal prasekolah, pengenalan tentang prasekolah. Jika sebelum ini kita hanya tahu kelas prasekolah, hanya tahu sebut prasekolah, tapi kita tidak tahu apa intipati ataupun apa sebenarnya pendidikan prasekolah. Pendidikan prasekolah merupakan pengalaman awal yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Pengalaman prasekolah dan pembelajaran yang berkesan
bermakna dan menyeronokkan, dapat membekalkan murid dengan kemahiran, keyakinan diri dan sikap yang positif untuk pembelajaran yang seterusnya. Bagaimana membina sebuah bangunan yang hebat sehebat KLCC jika dasarnya, jika tapak tidak kukuh, jika tapak itu tidak dibina dengan sebaik yang mungkin, sudah tentu bangunan yang tinggi itu akan runtuh. Jadi perumpamaan itu umpama anak-anak di kelas prasekolah, mereka perlu diberi sewajarnya, diberi sebaik-baik pendidikan supaya mereka membesar menjadi orang yang berguna, orang yang hebat, orang yang boleh membantu dalam menjayakan apa jua yang kita harapkan, apa jua yang kita yang boleh membantu negara dari pelbagai aspek. Jadi seterusnya kita lihat falsafah pendidikan kebangsaan. Dengan melihat kepada falsafah pendidikan kebangsaan, kita lebih jelas bahawa pendidikan prasekolah sangat penting, di mana pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh, secara melibatkan perkembangan yang menyeluruh dari segi intelek, rohani, jasmani, emosi dan berdasarkan kepercayaan serta kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan juga negara. Jadi anak-anak yang lahir di prasekolah, anak-anak yang hebat, maka suatu masa nanti akan melahirkan individu yang hebat untuk memberi sumbangan kepada kemakmuran negara dan keharmonian negara. Jadi sebagai ibu bapa waris, kita perlu sangat menitik beratkan tentang pendidikan di prasekolah. Jadi kita kenal lagi apa itu prasekolah. Sebenarnya prasekolah merupakan satu program yang menyediakan pengalaman pembelajaran bagi anak-anak yang berumur 4 hingga 6 tahun dalam jangka masa 1 tahun atau lebih sebelum mereka memasuki tahun 1. Maksudnya kelas persediaan lah bagi anak-anak yang kecil yang berumur 4 hingga 6 tahun ini. Bagi anak-anak yang 6 tahun baru berpeluang ke kelas prasekolah, mereka hanya ada masa 1 tahun saja di kelas pra sebelum masuk ke tahun 1. Tapi bagi anak-anak yang mungkin beruntung, mungkin dapat mungkin yang berusia 5 tahun ni mungkin dapat peluang, jadi mereka dapatlah 2 tahun berada di kelas prasekolah sebelum masuk ke tahun 1. Dan kelas persediaan ni sangat penting lah sebelum mereka menjejakkan kaki ke tahun 1. Okey, seterusnya kita terus lagi matlamat pendidikan prasekolah. Kenapa dia adakan prasekolah ni? Kenapa dia adakan kurikulum standard prasekolah kebangsaan untuk cikgu-cikgu guna, untuk guru-guru prasekolah guna di dalam sesi pengajaran dan pembelajaran di kelas prasekolah. Ianya adalah bertujuan untuk memperkembangkan potensi murid yang berumur 4 hingga 6 tahun ini secara menyeluruh, bersepadu dan dapat memperkukuhkan aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial, serta mereka juga diharapkan dapat melalui persekitaran pembelajaran yang selamat dan menyeluruhkan serta aktiviti pembelajaran yang akan disediakan oleh guru adalah menyeronokkan, kreatif dan pembelajaran yang diberi adalah memberi makna kepada anak-anak. Dan di prasekolah juga kita dapat meningkatkan atau menambah kemahiran, menanam keyakinan dan membentuk konsep pendiri yang positif kepada anak-anak kecil ini. Kita semai daripada awal supaya mereka bersedia menghadapi cabaran. Mereka dapat mengikuti pembelajaran seterusnya tanpa rasa takut, tanpa rasa curiga dan sebagainya lah. Jadi kita lihat, kalau kita lihat dalam realitinya, kalau anak-anak yang sudah hadir ke prasekolah ini, apabila mereka masuk ke tahun 1, mereka sudah yakin, mereka sangat berkeyakinan tinggi dan mereka tidak memerlukan ibu bapa untuk terus menemani mereka lah. Di kelas tahun 1 nak berbanding, jika nak dibandingkan dengan anak-anak yang tidak berpeluang ataupun tidak hadir ke kelas prasekolah ini, kebanyakannya mereka takut, mereka tidak bersedia dan sebagainya.
Jadi kita teruskan lagi. Kita sedikit taklimat ringkas mengenai prasekolah. Objektif pendidikan prasekolah. Di kelas prasekolah, kita mengharapkan anak-anak dapat mempunyai sifat peribadi, perwatakan dan konsep diri yang positif untuk menjadi warga negara yang patriotik, yang sangat cintakan negara, yang sangat sayangkan negara Malaysia ini. Di prasekolah juga kita menggunakan bahasa Melayu. Kita mengharapkan kita dapat melatih anak-anak supaya menggunakan bahasa Melayu dengan betul, bahasa ibunda dengan betul, bahasa kebangsaan kita dengan betul, dan dapat memperkembangkan kemahiran berbahasa serta dapat berkomunikasi dengan baik. Seterusnya, dari segi penggunaan bahasa Inggeris juga, kita harap anak-anak dapat menggunakan bahasa Inggeris dalam kehidupan seharian selaras dengan kedudukannya sebagai bahasa kedua. Seterusnya, kita melatih anak-anak supaya dapat mengamalkan amalan dan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian berasaskan kepada ajaran agama. Kita juga mengharapkan anak-anak yang belajar di kelas prasekolah mempunyai kemahiran kognitif untuk berfikir dan menyelesaikan masalah, mempunyai kematangan emosi dan kemahiran sosial, mempunyai daya kreativiti dan estetika untuk menghargai keindahan alam dan warisan budaya. Ia juga dapat melatih anak-anak bagi yang berbahasa Cina dan Tamil untuk menggunakan bahasa Cina ataupun Tamil dengan betul untuk mereka berkomunikasi di sekolah yang menggunakan bahasa penghantar bahasa Cina dan bahasa Tamil. Dan di prasekolah juga kita mengharapkan anak-anak dapat mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid yang beragama Islam. Seterusnya, peraturan pakaian di kelas prasekolah. Di sini saya ingin jelaskan serba sedikitlah pakaian murid prasekolah Kementerian Pendidikan Malaysia. Kalau nak ikutkan prasekolah ini sebenarnya terbahagi kepada beberapa prasekolah lah. Contohnya prasekolah Kementerian Pendidikan Malaysia, PASTI, Japanin, Tabika dan sebagainya, tadika swasta dan sebagainya. Mereka juga kelas prasekolah. Tapi yang saya highlightkan di sini ialah pakaian ataupun peraturan prasekolah Kementerian Pendidikan Malaysia, di mana prasekolah Kementerian Pendidikan Malaysia anak-anak perlu memakai kemeja T berwarna putih dan berkolar ataupun berkolar, tudung putih bagi yang hendak bertudung, lencana sekolah ataupun institusi bertampar dan berjahit, track bottom biru gelap dan kasut kanvas. Kasut adalah berdasarkan perkeliling semasa yang telah ditetapkan. Buat masa kini boleh pilih sama ada warna hitam ataupun warna putih. Seterusnya, ini adalah panduan pakaian murid prasekolah KPM tahun 2018. Jadi diguna pakai lagi untuk 2021. Pakaiannya adalah seperti ini bagi murid lelaki, murid perempuan yang hendak bertudung dan murid perempuan yang tidak bertudung. Inilah pakaian murid prasekolah. Seterusnya lagi sedikit penerangan tentang segi mata pelajaran yang akan dipelajari oleh anak-anak di kelas prasekolah, di mana anak-anak prasekolah akan diajar 9 mata pelajaran di bawah 6 tunjang utama. Tunjang-tunjang tersebut ialah tunjang komunikasi, di mana di bawah tunjang komunikasi ini terdapat 4 bahasa yang perlu mereka pelajari, iaitu komunikasi bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Cina dan juga bahasa Tamil bagi sekolah-sekolah yang berkenaan. Seterusnya terdapat tunjang kerohanian sikap dan nilai, tunjang keterampilan diri, tunjang perkembangan fizikal dan estetika, tunjang sains dan teknologi serta tunjang kemanusiaan. Begitu banyak apa yang diserapkan di prasekolah supaya anak-anak ini dapat menjadi anak-anak yang hebat apabila keluar di kelas persediaan, iaitu kelas prasekolah, dan melangkah ke tahun 1 seterusnya menjadi anak-anak yang akan meneruskan pembelajaran berikutnya lah. Okey, harap semua para waris faham dan jadual waktu prasekolah adalah sangat fleksibel bergantung kepada kesesuaian. Okey.
pendekatan ini dari segi belajar melalui bermain ni, kadang-kadang ada yang tidak faham. Mereka selalu mengatakan anak-anak yang belajar di prasekolah ni banyak bermain. Sebenarnya itu adalah satu pendekatan yang cikgu gunakan untuk memberi pembelajaran kepada anak-anak. Itu adalah satu kaedah ataupun strategi yang cikgu gunakan, iaitu belajar melalui bermain. Dengan bermain itu mereka sebenarnya belajar. Jika ada waris yang selalu nampak anak-anak hanya bermain di prasekolah, itu adalah persepsi yang salah sebenarnya. Ia sebenarnya sedang belajar tetapi melalui cara bermain. Sebenarnya banyak kaedah ataupun strategi ataupun pendekatan yang cikgu gunakan. Salah satunya itulah belajar melalui bermain. Jadi selepas ini kalau waris asyik tengok anak-anak bermain, itu bermakna mereka tengah belajar, ubah persepsi, ubah pandangan, supaya anak-anak dapat belajar dengan baik di kelas prasekolah dan cikgu lebih bersemangat untuk mengajar. Okey, kita seboleh-bolehnya wujudlah hubungan yang baik di antara ibu bapa dan juga guru supaya anak-anak mendapat ilmu yang berkat, supaya anak-anak lebih berjaya dunia dan juga akhirat. Jadi seterusnya, dari segi perlibatan ibu bapa, guru-guru di prasekolah, pihak sekolah juga sangat mengalu-alukan penglibatan ibu bapa di prasekolah, terutamanya bagi ibu bapa yang mempunyai pelbagai kepakaran. Bolehlah datang menyumbangkan kepakaran dari segi pengalaman ilmu, boleh berkongsi, dapat bantu menyediakan bahan keceriaan, beri semangat, idea, tenaga, wang dan sebagainya. Pihak sekolah sangat mengalu-alukan untuk ibu bapa terlibat juga di kelas prasekolah dari segi memberi sumbangan dalam pelbagai bentuk, dalam pelbagai aspek. Kami di kelas prasekolah sangat mengalu-alukan penglibatan ibu bapa. Di rumah juga kami mengharapkan sangat ibu bapa dapat memberi bimbingan pelajaran, dapat menyediakan keperluan pembelajaran anak-anak di rumah supaya mereka dapat belajar dengan selesa. Ini kadang-kadang kita lihat tidak ada meja pun untuk anak-anak menulis untuk menyiapkan kerja sekolah. Jadi seboleh-bolehnya jika berkemampuan, sediakanlah meja untuk anak-anak menulis. Itu sudah memadai. Dan di antara semangat lain, selalu ingatkan mereka, selalu beri bimbingan, semangat dan sebagainya lah untuk mereka belajar dengan lebih bersemangat. Seterusnya, ini adalah semasa PDPR. Ibu bapa sangat perlu menjadi mata dan juga tangan bagi membantu guru supaya anak-anak dapat belajar, supaya mereka menjadi orang yang bijak, orang pandai dan mereka tidak menjadi lost generation, maksudnya generasi yang tertinggal dalam pembelajaran. Kerana apa? Kerana berburu ke padang datar dapat rusa belang di kaki, berguru ke palang ajar bagai bunga kembang tak jadi. Jadi cikgu sangat mengharapkan ibu bapa di rumah di luar sana bantu cikgu-cikgu, hulurkan tangan, berilah bantuan untuk cikgu supaya anak-anak dapat belajar dari rumah dengan berkesan. Kita pun faham bila anak-anak tidak berada di depan mata cikgu, hanya ibu bapa lah yang kita sangat-sangat harapkan supaya setiap pembelajaran, setiap tugasan yang kita berikan anak-anak dapat siapkan dengan baik. Jadi minta tolong ibu bapa tolong mengatur jadual belajar mereka berdasarkan tugas yang diberikan oleh guru. Kalau pukul 9 pagi cikgu sediakan bahan, minta mereka siapkan dalam tempoh masa yang diberikan oleh guru. Minta sangat-sangat ibu bapa tolong untuk kejayaan anak-anak juga kan. Okey, seterusnya pastikan anak-anak menyiapkan tugasan yang diberikan oleh guru. Inilah bila cikgu beri tugasan, minta sangat anak-anak tolong sediakan, tolong siapkan dalam tempoh masa yang diberikan, kerana kita akan berikan lagi tugasan. Jika tak siap yang tu, maka akan bertangguh dan maka anak pun tak dapat apa. Jadi bila ibu bapa tolong jadi mata dan tangan guru, maka anak-anak akan dapat juga menyiapkan tugasan dan insya-Allah mereka akan dapat mengikuti pembelajaran yang diberikan oleh guru. Okey, seterusnya membantu memberi bimbingan pembelajaran kepada anak-anak. Duduklah bersama anak, bimbinglah mereka supaya mereka lebih bersemangat, supaya mereka merasa mereka ini perlu belajar kerana diberi dorongan oleh ibu ayah dan juga guru yang memberi
bahan yang memberi maklumat, yang memberi tugasan untuk mereka siapkan, dan waris ibu bapa di rumah bantu beri bimbingan. Seterusnya, sentiasa memberi semangat dan motivasi supaya mereka tidak ketinggalan. Bagilah motivasi supaya mereka buat kerja, supaya mereka rasa bersemangat, supaya tidak pada peringkat awal saja siapkan tugasan, kemudian dah tak buat. Jadi selalulah beri semangat supaya mereka berterusan, kerana kita tidak tahu bila kita dapat bersemuka dan meneruskan pembelajaran seperti biasa. Seboleh-bolehnya ibu bapa perlu menyediakan sumber ataupun bahan kemudahan untuk anak-anak belajar. Kadang-kadang pensel pun tak ada, pemadam pun tak ada, buku pun tak tahu ke mana. Jadi mintalah ibu bapa kalau boleh, seboleh-bolehnya lah, bukan kalau boleh, mintalah sediakan sumber-sumber ini untuk anak-anak belajar dengan baik. Jika ibu bapa menunjukkan semangat, menunjukkan usaha, anak-anak sudah tentunya akan lebih berusaha. Itu yang saya harapkan sangat-sangat, supaya anak-anak tidak ketinggalan dan mereka tidak lost generation. Okey, itu saja yang saya harapkan, dan sedikit mengenai prasekolah, dan harap sebarang masalah, sebarang ketidakjelasan bolehlah rujuk sendiri, jumpa sendiri dengan cikgu prasekolah masing-masing supaya lebih jelas. Jadi itu saja, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jumpa lagi. Bye-bye.